Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiral layla 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. آمين آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى. Syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua daripada syarat puasa yang tiga perkara ni. Syarat yang kedua daripada syarat puasa yang tiga perkara. Yang pertama Islam itu. Yang kedua hendak adalah ia seorang aqil, mana berakal. Daripada mana mulai daripada fajar hingga datang kepada masuk matahari, mana tenggelam matahari. Tafriq mafhum bagi syarat, maka sah puasa yang gila daripada mulai daripada fajar hingga maghrib. Syarat dia yang kedua mesti berakal. Daripada terbit fajar sehinggalah tenggelam matahari. Maknanya kalau seharian hari itu dia gila, sah tak puasa? Tak sah. Dan jika mendatang gila di dalam hari puasa, dan jikalau sekejap sekalipun batallah puasanya. Dan jika ada gilanya seorang itu jadi daripada meminum pada malam, akan minuman yang menggilakan. Yang menggilakan sekalipun, maknanya batal puasa. Walaupun dia gila tu sekejap sahaja, maka puasa dia tu terbatal. Kerana syarat dia ialah, syarat bagi nak puasa ialah berakal. Kalau gila walaupun sekejap sahaja, batal puasanya. Tetapi istidrak pada kata batal. Tetapi tiada batal puasa sebab pitam atau mabuk yang tiada dengan sengaja, jika ia seorang sembuh sekejap jua pun di dalam siang. Kalau pitam dia sembuh sekejap. Sekalipun sembuh tu kita kata sekejap saja, maka puasa dia sudah sah. Kalau pitam menghabisi hari, itu baru tidak sah. Mula daripada terbit fajar sampailah tenggelam matahari. Tu seharian penuh. Dia pitam, maka puasa dia tu tidak sah. Gitu. Gila, walaupun gila dia tu sekejap sahaja, hukum dia batal puasa dia. Tapi kalau pitam dia ada sembuh, walaupun sekejap di dalam siang hari, puasa dia masih sah.
Dan jika pitam atau mabuk daripada fajar hingga maghrib. Dia pitam atau mabuk lama mana? Mulai daripada terbit fajar sampailah waktu maghrib. Lama pitam. Barangkali dia makan banyak sangat. Haji, sahur makan banyak sangat. Makannya makan, terlampau kenyang, pitam. Pitam. Dia makan terlampau banyak sampai pitam. Seharian pitam. Puasa dah lagu mana? Puasa dia terbatal. Itulah kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika pitam atau mabuk daripada fajar, mana mulai daripada fajar hingga maghrib, masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib, yang tu batal puasa lah. Tiadalah sah puasanya seorang, kerana pitam dan mabuk itu mengeluarkan ia pitam dan mabuk akan seorang daripada keadaannya seorang ahli bagi khitab. Bersalahan dengan tidur, maka terbatal puasa yang tidur daripada fajar hingga maghrib, kerana kekal keadaannya yang tidur ahli bagi khitab. Mana masih mukallaf? Kalau pitam menghabisi seharian, maka puasa dia tidak sah. Tapi kalaulah dia ada sembuh sekejap di siang hari, puasa dia tu masih sah. Adapun kalaulah tidur sekalipun menghabisi hari, lepas daripada dia bersahur tu, dia lena, sembahyang subuh tak jaga, sembahyang zuhur tak jaga, sembahyang asar tak jaga, orang bang maghrib baru jaga. Puasa dia sah tak? Puasa dia sah. Adapun hak dia tak sembahyang tu dosa dengan sebab dia tak tinggal sembahyang. Dari segi hukum puasa, hukum dia adalah sah. Gitu, habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi yang tidur itu jika dijagakan, jika dikejutkan, digerakkan. Dan lagi yang tidur itu, mana orang yang tidur itu jika dijagakan, mana digerakkan. Dijagakan, mana digerakkan. Nescaya jaga ia orang yang tidur, bersalahan dengan pitam dan yang mabuk. Yang pingsan ke, yang koma ke, kita gerak pun dia tak jaga lah. Adapun tidur, bila kita kejutkan dia jaga. Sebab tu sebut tadi orang yang tidur ahli bagi khitab, mana dia masih mukallaf lagi. Ada pun yang pitam, yang mabuk yang tak sedar apa tu, dia bukan ahli bagi khitab. Itu habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Tengok ni masalah comel ni. Dan lagi wajib mengqada sembahyang yang luput sebab tidur. Kalaulah kita tak sembahyang dengan sebab ketiduran, tertidur, contohnya subuh, sembahyang subuh kita tak sembahyang. Sebab apa? Sebab tertidur, jaga-jaga dah jam pukul 9 pagi lah ni. Bukan dengan sengaja. Kalau dengan sengaja dia jaga dah pukul 5.30, tapi tidur saat 5 minit lagi. Jaga 5 minit lah pukul 8 pagi, 9 pagi. Yang tu dosa lah. Yang ni, dia tidur tu dengan uzur lah. Jaga-jaga tengoklah pukul 8 dah, pukul 9 dah. Wajib dah qada? Wajib. Tetapi tidak wajib qada dengan bersegera. Adapun yang tidur
yang luput sembahyang bukan dengan uzur, maka dia wajib berqada sembahyang itu dengan bersegera. Yang ni dia wajib qada tapi tidak wajib qada dengan bersegera. Itu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi wajib mengqada sembahyang yang luput sebab tidur, dan wajib mengqada sembahyang yang, dan tiada wajib mengqada sembahyang yang luput sebab pitam atau mabuk pada jumlah pitam atau mabuk pada setengah surah. Pada jumlahnya mana pada setengah surah, mana gambaran masalah. Maknanya pitam dan mabuk yang tidak sengaja. Mana bukan hak sengaja. Hak sengaja ni maknanya mabuk dengan sebab dia sengaja minum perkara yang memabukkan. Yang tu tak diuzurkan. Nah, ada pun kalau pitam kita kata koma, dia koma 10 tahun. Tak sedar apa. Adakah wajib dia qada masa dalam 10 tahun? Tak wajib. Kerana dia bukan ahli bagi khitab. Dia tidak mukallaf pada ketika tu. Sebab tu kata musannif, dan tiada wajib mengqada sembahyang yang luput sebab pitam atau mabuk pada jumlahnya. Pitam atau mabuk, jumlah ni pada setengah surahnya, yakni pitam kerana mabuk, yakni pitam dan mabuk yang tidak sengaja, bukanlah yang disengajakan. Seperti mana orang accident pitam, mana koma berapa lama dia koma? 3 bulan, 6 bulan dia koma. Bila dia sedar, adakah wajib dia qada sembahyang dia? Maka hukum dia tiada wajib qada, kerana ketika tu dia dikira sebagai zawalul aql, hilang akal. Jadi dia bukan ahli bagi khitab. Habis. Ingat je masalah ni. Dia orang tanya. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan syarat yang ketiga daripada syarat puasa. Ni Azizi ada mengaji. Azizi ada dah, semangat depa dengan nama Azizi ada. Dan syarat yang ketiga, hendak adalah ia seorang suci daripada haid dan nifas, daripada fajar, mulai daripada terbit fajar hingga maghrib, hingga tenggelam matahari. Ni pun bab haid, bab nifas ni dalam kitab Bulughul Maram ni bahasan comel lah. Kemah. Maka tidak sah puasa orang yang haid dan nifas daripada fajar hingga maghrib. Dan jika kedatangan haid dan nifas dalam suku hari puasa, nasabatal puasanya, nasabatal puasanya perempuan yang haid atau nifas. Asal dia puasa lagi. Ni asal dia puasa lagi nah. Tu. Asal dia puasa dia masih sah. Kemudian datang haid, maka batal puasanya. Ni Azizi ada. Ada yang tanya, Azizi ada tu? Ya, Azizi ada. Ni duduk mengaji sebelah ni. Tadi sebelum belajar tadi dia qasidah tu kan, dia qasidah. Tu. Ada tengok Azizi. Mesti sekarang waktu dia. Malu dia. Ada orang tengok Azizi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Baiklah. Jadi perempuan yang datang haid menghabisi hari, mana mula dari terbit fajar sampailah tenggelam matahari, puasa tidak sah. Adapun kalaulah mari suku hari, kita kata pukul 12 baru datang haid, maka yang sebelum ni sah dah. Yang sebelum ni sah. Selepas pukul 12 tu batal lah. Pukul 12 ke atas tu batal lah. Mula-mula sah, kemudian lepas tu batal. Dah gitu. Maka tidak sah perempuan yang maka tidak sah
puasa orang yang haid dan orang yang nifas daripada mulai daripada fajar hingga maghrib. Dan jika kedatangan haid atau nifas di dalam suku hari, separuh hari, puasanya nescaya batal puasanya nyonya seorang yang kedatangan haid atau nifas tu. Maksud dia batal tu kemudian daripada sah. Mana sebelum ni sah. Sebelum ni sah kemudian batal. Kita kata sebelum pukul 12 tu sah. Pukul 12 ke atas tu tak sah. Sebab apa? Sebab kedatangan haid. Habis. Boleh faham je dah? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bermula syarat bagi sah puasa pada pihak masa itu. Mana pada pihak masa ni, yakni dengan i'tibar masa. Pada pihak masa itu, yakni dengan i'tibar masa. Pada pihak masa, yakni dengan i'tibar masa. Bermula syarat bagi sah puasa pada pihak masa itu, mana dengan i'tibar masa itu, hendaklah jatuh ia puasa di dalam hari mana? Yang menerima, mana yang boleh. Yang menerima, mana yang boleh bagi puasa ia seorang. Yang puasa ia seorang pada nyonya hari, maka iaitu hari yang menerima bagi puasa hari yang lain daripada 2 hari raya. 2 hari raya ni kalau rajin macam mana pun tak boleh nak puasa, sebab hari itu hari yang diharamkan berpuasa. Dan hari yang lain daripada hari tasyriq, iaitu 3 hari kemudian daripada hari haji raya haji. 11, 13, 14. 11, 12, 13, 14 kan. 11, 12, 13 pula, Allah Akbar. 11, 12, 13. Itu hari tasyriq ni. 10 hari raya. 11, 12, 13. Hari itu hari yang tidak dibolehkan berpuasa. Kemudian daripada hari haji dan yang lain daripada hari Syah, tidak dibenarkan puasa juga. Tafriqna, maka haram puasa lagi tiada sah. Ada kalimah sah. Lagi tiada sah. Maka haram puasa lagi tidak sah puasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik. Dan jikalau adalah puasa fardu sekalipun, seperti puasa nazar, puasa qada, tak boleh nak puasa pada 2 hari raya, yang Aidil Fitri, Aidil Adha, kemudian 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Begitu juga pada hari Syak, tidak dibolehkan berpuasa. Tak sah, haram, lagi pula tak sah. Sebab itulah dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang pertama ada menyatakan mereka yang ada qada sembahyang dengan bersegera, maknanya dia luput sembahyang tu dengan dengan tidak ada keuzuran. Masa zaman dia muda-muda dulu, dia ada ketinggalan sembahyang, maka wajib dia kena qada dengan segera dan haram dia melakukan sunat. Itu ada disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Habis. Sebab apa kata haram lagi tiada sah tu? Kerana ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
akan puasa pada hari, ada kalimah gugur. Pada hari raya kedua, pada hari raya keduanya tu ada gugur lah. Yang mana ada kitab tu kena dobit lah. Akan puasa pada hari raya keduanya hari raya. Ada nya seperti. Pada hari raya kedua tu dia ada kalimah yang gugur. Kalimah gugurnya akan puasa pada hari raya keduanya hari raya. Lagu tu lah. Ada kalimah gugur. Kerana ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan puasa pada hari raya keduanya hari raya. Lagu tu. Tu yang mana yang ada kitab boleh ejah kitab tu. Dan pada hari tasyriq 11, 12, 13 jikalau puasa dam tamattu' sekalipun. Jikalau puasa dam tamattu' sekalipun. Jikalau puasa dam tamattu' ni bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu' sekalipun, kena puasa. Tu. Tidak ni tak boleh, mana tak boleh. Habis. Kerana ni ilat bagi ghayah ni. Kerana sah tegahnya Nabi. Mana kerana hadis sahih tegahnya Nabi. Kerana sah tegahnya, kerana hadis sahih tegahnya. Mana ada hadis sahih yang menyatakan tegah daripada puasa-puasa pada hari-hari yang telah dinyatakan tadi. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi haram, lagi dah sah puasa pada hari Syak dengan tiada suatu sebab. Kerana kata Ammar anak Yasir, man sama yawm asyakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Man sama yawm asyakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yakni barang siapa puasa pada hari Syak maka sahnya derhaka ia seorang akan Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim dia Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Tirmizi, katanya Tirmizi tertutir, iaitu ini hadis ni sahih, ialah hadis yang sahih. Sahih mana ialah hadis yang sahih. Tadi kita mengaji dah hadis sahih lah. Awaluhas sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'ad, yarwihi adlu dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itu hadis yang sahih tadi dah sebut dah. Tadi panjang lebar dah kita dah bahas. Adapun jika puasa itu dengan satu sebab seperti qada dan nazar dan puasa adatnya, biasanya seperti puasa sehari, maka terkena hari Syak, hari puasanya seorang, maka tiada haram. Dia jenis puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Itu. Ataupun kena pada hari Isnin atau Khamis, memang ia dah biasa melazimi puasa hari itu, maka sahlah puasanya seorang, melainkan menyahaja menjatuhkan puasa pada hari itu, yakni hari Syak, maka itu haram. Lagi tidak sah kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu ramadana bisawmi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Nabi kata la tuqaddimu ramadana bisawmi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu.
yakni jangan kamu mendahulukan puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, melainkan laki-laki yang ada ia laki-laki puasa sehari atau 2 hari, yakni puasa wirid seperti puasa hari Isnin dan Khamis, maka hendaklah ia laki-laki tadi mempuasakannya laki-laki dia akan 2 hari itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dihubungkan dengan puasa wirid, puasa qada dan nazar dan kafar. Dihubung ni mana dikias. Nah, bolehlah pada hari Syak. Bermula hari Syak itu diharamkan puasa 2 sebab. Pertama, keadaannya hari itu Syak, dan keadaan hari dan nisfu yang kedua daripada Sya'ban. Kan bulan Sya'ban, kalau nak puasa nisfu yang kedua mesti dihubungkan dengan nisfu yang pertama. Tak boleh masuk 15 baru nak puasa, 16 pun nak puasa, tak boleh. Melainkan mereka yang sudah melazimi puasa Isnin Khamis ataupun wirid sebuka sehari, kalau dia puasa sehari lagi tu tak apa. Itu. Maka hari Syak itu adalah hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban apabila berkhabar segala manusia dengan melihat bulan Ramadan, dan padahal tidak saksi seorang jua pun pada melihat bulan, atau nak saksi segala mereka yang tiada menerima saksinya mereka, seperti keadaan kanak-kanak atau sahaya atau fasik atau perempuan. Itu hari Syak. Adapun jika berkhabar-khabar manusia pada melihat bulan dan padahal tidak nak saksi dengan dia dengan melihat bulan seorang jua pun, maka tiadalah dinamakan hari Syak, hanya adalah ia hari itu daripada bulan Sya'ban. Dan jika melengkapi ghubar pada tepi langit sekalipun, gelap, maka tidak haram puasa dalamnya mana? Hari itulah. Hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Daripada pihak hari Syak, tetapi haram puasa di dalamnya hari itu pada pihak keadaannya hari daripada nisfu yang kedua daripada bulan Sya'ban. Sebab 15 ke atas, 15 ke atas dah tak boleh nak puasa. Nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan, nisfu yang kedua daripada bulan Sya'ban, tak boleh lah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi haram puasa. Dan demikian lagi mana haram puasa pada nisfu yang kedua daripada bulan Sya'ban, iaitu nisfu yang kedua bulan Sya'ban tu, daripada mula daripada hari yang ke-16 hingga akhir bulan Sya'ban. Kalau nak puasa kena ambil pada awal ataupun sebelum daripada hari yang ke-16 tu. Kalau 16 baru nak mula, tak boleh jika tidak dihubungkan dengan hari ke-15 tu. Jika hari Syak juga kan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izan tasafa Sya'banu fala tasumu." Nabi kata izan tasafa Sya'banu fala tasumu, yakni apabila setengahlah bulan Sya'ban, maka janganlah kamu puasa, melainkan puasa wirid seperti beradat ia seorang, puasa sentiasa, atau puasa selang-selang hari, atau puasa Isnin dan Khamis, atau puasa qada atau nazar, atau kafarah, atau dihubungkan puasanya seorang yang kedua, nisfu yang kedua dengan nisfu yang pertama, seperti dipuasakannya seorang pada hari yang ke-15 dan hari yang ke-16, maka haruslah ia seorang puasa pada hari nisfu yang kedua, yang pada nisfu Sya'ban yang kedua daripada bulan Sya'ban, kerana yang tersebut itu yakni wirid, qada dan sebagainya. Maknanya kalau nak puasa juga mesti menghubungi hari yang ke-15. Boleh. Ataupun
Memang dia sudah melazimi puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, tak apalah. Ataupun dia sudah melazimi puasa Isnin Khamis, tak apalah. Membetuli hari-hari tadi lah. Dan jikalau puasa ia seorang pada hari ke-15 dan ke-16, kemudian maka berbuka puasa pada hari ke-17, saya haramlah atasnya seorang puasa pada hari ke-18 dengan tiada sebab yang telah tersebut itu tadilah, wirid, qada, nazar dan sebagainya. Kerana hilang berhubung yang mengharuskan bagi puasa pada hari itu. Dia 15 dia puasa, 16 dia puasa, 17 dia tak puasa, 18 boleh ada puasa dia? Tak boleh. Tu nisfu yang kedua daripada bulan Sya'ban. Jadi mudah-mudahan kita fahamlah apa yang kita bincang pada malam ni. InsyaAllah lah kita sambung pula pada seterusnya, pada kata faslun fi wujubis sawmi Ramadan wa ma yubihu tarku sawmihi ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.